Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada hari ini. Cikgu harap anak-anak cikgu semua berada dalam keadaan sihat. Baiklah, untuk hari ini kita akan masuk pada kemahiran 3.32 iaitu mengedit teks. Diharap pada akhir pembelajaran ini murid dapat mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Baik, sebelum kita mula pada latihan, cikgu nak terangkan apa itu maksud mengedit teks. Baik, mengedit teks ni maksudnya kita memurnikan teks, membetulkan kesalahan tanda baca. Baik, apa itu tanda baca? Rujuk pada nota. Untuk memastikan keberkesanan sesuatu idea atau isi yang hendak disampaikan. Baik, jenis-jenis tanda baca. Yang pertama, tanda noktah ataupun kita panggil tanda titik. Tanda noktah ni biasanya digunakan di akhir ayat. Yang biasa murid-murid tulis ayat. Kebanyakan murid-murid bila dah habis ayat, dia tak letak pun tanda noktah. Tanda noktah ni penting. Habis saja ayat, mesti kita letak tanda noktah ataupun tanda titik. Baik, seterusnya tanda koma. Tengok dekat situ. Tanda koma ni biasanya digunakan apabila perkara itu lebih daripada 2 dalam ayat. Contoh cikgu buat ayat yang senang. Emak membeli ikan, sayur dan buah-buahan di pasar. Baik, jadi dekat situ ada 3 benda yang mak beli. Ikan, sayur dan buah-buahan. Jadi kita kena letak tanda koma. Emak membeli ikan, sayur dan buah-buahan. Tujuan tanda koma ni apabila kita baca, jumpa tanda koma, kita berhenti sekejap. Baik, seterusnya tanda tanya ataupun tanda soal. Biasa digunakan dalam ayat tanya. Anak-anak dah belajar sebelum ni kan, ayat tanya. Apakah, siapakah, di manakah, mengapakah, bilakah. Baik, seterusnya tanda seru. Tengok kat situ tanda seru. Dia macam huruf I, kemudian bawah dia ada titik. Tanda seru biasanya kita gunakan dalam ayat seru untuk menunjukkan perasaan. Wah, amboi, adui, cis, nah dan sebagainya. Baik, kemudian tanda petik. Baik, tengok dekat situ. Ni tanda petik. Tanda petik ni biasanya dia ada 2 di hadapan dan 2 di belakang. Dia bahagian atas. Tanda petik ni biasanya kita gunakan dalam ayat dialog ataupun perbualan. Dan yang akhir sekali, penggunaan huruf kecil dan huruf besar. Ni ramai lagi cikgu tahu anak-anak yang lemah dalam penggunaan huruf kecil dan huruf besar. Ingat, permulaan ayat mesti dimulakan dengan huruf besar dan juga perkataan yang menunjukkan kata nama khas. Dan perkataan nama am biasanya kita gunakan huruf kecil. Seterusnya cikgu nak anak-anak buka buku teks, rujuk muka surat 85, kita belajar mengedit teks. Baik, kita tengok petikan tu. Cikgu terus pergi pada ayat yang berwarna biru. Kita buat sama-sama. Hari kebangsaan hampir tiba. Mereka menghias pondok itu, jago menapal gambar pemimpin negara. Baik, kalau kamu perhatikan betul-betul ayat tu, ada kesalahan dekat situ. Dekat mana salah? Ya, dekat ayat yang kedua ni. Mereka menghias pondok itu, jago menampal gambar pemimpin negara. Kesalahannya ialah mereka menghias pondok itu. Lepas perkataan itu mesti diletak tanda noktah ataupun tanda titik. Jago menampal gambar pemimpin negara. Baik, perenggan seterusnya. Ganis mewarnai gambar bunga raya. Dalam ayat tu tiada kesalahan. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Baik, dalam ayat ni ada kesalahan. Ni ayat yang macam cikgu terangkan tadi. Sebab dia gunakan 3 warna. Lebih daripada 2. Jadi kita mesti letak tanda apa?
Ya, tanda koma. Dia menggunakan warna merah. Selepas perkataan merah mesti ada tanda koma. Kuning dan hijau. Baik, ayat seterusnya. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang, mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Baik, apa kesalahan dekat situ? Okey, ayat yang pertama sekali. Pondok itu cantik sekarang. Selepas perkataan sekarang mesti diletakkan tanda noktah. Baik, bila letak tanda noktah bermakna mereka ini menjadi perkataan pertama ataupun permulaan ayat. Jadi huruf M mestilah ditulis dengan huruf besar. Mereka M mesti huruf besar sebab permulaan ayat. Okey, cikgu nak awak salin ayat yang berwarna biru ni saja. Buat dalam buku tulis Bahasa Melayu 1. Tulis semula ayat tersebut dengan betul. Kemudian masukkan sekali ataupun betulkan sekali tanda baca yang telah kita bincangkan tadi. Baik, seterusnya rujuk pada buku aktiviti, tengok muka surat 10. Arahan, salin ayat dengan tanda baca yang betul. Baik, soalan yang pertama. Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Baik, dekat situ ada dua simbol tanda baca iaitu tanda noktah dan tanda koma. Baik, sebab ayat ni adalah satu ayat, jadi mesti diakhiri dengan tanda koma. Jadi nanti awak salin semula ayat tu, salin dengan betul, tengok ejaan, tengok tanda baca, tengok penggunaan huruf kecil dan huruf besar. Okey, jangan lupa di hujung ayat ataupun di akhir ayat letakkan tanda titik. Ayat yang kedua. Pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Okey, ayat yang kedua sama dengan ayat yang pertama, diakhiri dengan tanda noktah. Ayat yang ketiga. Murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah. Okey, dekat sini di bawah ada 3, pemimpin, bendera dan keratan majalah. Jadi lebih daripada 2. Selepas gambar pemimpin kita mesti gunakan tanda koma. Bendera dan keratan majalah diakhiri dengan tanda noktah. Ayat yang keempat. Mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Ayat 4 ni sama dengan ayat 5. Mereka menggantung bendera pada pintu, diikuti oleh tanda koma, tingkap dan dinding diakhiri dengan tanda noktah. Baik, ayat yang terakhir. Setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Setelah dihias, mesti ada tanda koma. Jadi bila kita baca, kita jumpa tanda koma, kita kena berhenti sekejap. Setelah dihias, koma, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Okey, diakhiri dengan tanda noktah. Okey, kemudian tengok pada muka surat sebelah, muka surat 11. Latihan yang sama mengedit teks. Okey, kita buat satu-satu. Hari Kebangsaan hampir tiba. Okey, tiada kesalahan di situ. Normi dan Abang Norman menghias basikal. Okey, dekat situ pun tiada kesalahan sebab di akhir ayat ada tanda noktah. Kalau awak tengok Normi, Abang Norman pun guna huruf besar sebab kata nama khas, nama orang. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Okey, ayat yang ketiga, apa kesalahan di situ? Perkataan dia. Huruf D mesti digantikan dengan D huruf D besar. Sebab dia adalah permulaan ayat. Jadi D tu mesti huruf besar. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Baik, perenggan yang kedua. Normi mengambil jalur gemilang, bunga raya dan tali. Okey, ada 3 benda di situ. Jadi kita akan gunakan, ya betul, tanda koma. Normi mengambil jalur gemilang, koma. Okey, letakkan tanda koma, bunga raya dan tali.
Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Okey, kalau kita tengok ayat ni terlalu panjang. Jadi kita boleh jadikan dua ayat. Jadi kesalahan di sini, Normi mengambil jalur gemilang, tanda koma, bunga raya dan tali. Nampak situ tanda nokta? Okey, dia meletak. Ini adalah permulaan ayat dia. Jadi, di mesti huruf besar. Okey, di nanti awak tukar jadikan huruf besar. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Okey, selepas perkataan basikal, letakkan tanda nokta. Okey, jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Okey, dalam ayat ni kesalahan dia tiada tanda nokta. Okey, habis saja ayat. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik, mesti ada tanda nokta. Okey, kita dah nampak situ kesalahan tanda baca. Jadi petikkan ni nanti awak salin semula di ruangan bawah yang disediakan. Ikut saja dalam petikan di atas. Okey, yang mana tanda baca yang salah tu betulkan. Okey, cikgu harap anak-anak semua dapat menyiapkan tugasan yang cikgu beri. Okey, sekian dahulu. Terima kasih dan jaga diri. Bye.